Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu berpeluanglah berkongsi satu tutorial yang agak penting juga di dalam bab 2, iaitu bab daya dan gerakan 1, di mana tutorial cikgu pada kali ini tertumpu kepada soalan yang berkaitan dengan daya. Kemudian soalan yang berkaitan dengan momentum. Okay, seterusnya daya, impas dan juga impas. Okay, jadi kamu pun telah menonton video pembelajaran yang cikgu sertakan di dalam Telegram, iaitu berkaitan dengan 2.6 iaitu daya. Kemudian diikuti dengan video 2.7 impas dan juga daya impas, di mana kedua-dua video itu berdurasi di mana daya lebih kurang 34 minit 26 saat dan impas serta daya impas berdurasi 16 minit 14 saat. Jadi cikgu harap kamu belajar sesuatu daripada video tersebut, sebab kita nak bincang ataupun fokus cikgu pada hari ini nak membincangkan tutorial berkaitan dengan daya, momentum, impas dan juga daya impas. So tanpa buang masa, kita lihat pada soalan yang cikgu sediakanlah. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, soalan ini murid-murid telah jawab dalam ujian pengesanan yang telah lalu. Dan soalannya cikgu belum pulang lagi dengan kamu. So cikgu ambil peluang ini untuk berkongsilah panduan menjawab untuk soalan kali ini yang berkaitan dengan daya. Jadi dalam soalan ini seperti biasa, cikgu galakkan kamu lihat dulu gambar. Okey, lihat gambar pada Raja 3.1 dan Raja 3.2 ni apakah yang berlaku. Okey, sudah pasti kamu akan nampak dua orang ni sedang menolak satu objek dia, di mana F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Manakala untuk raja kapal terbang ni di bawah ni, kita dapati ada daya F3 yang ke kiri dan F4 ke kanan. Okey, itu yang kamu nampaklah. Jadi kita lihat soalan. Okay, dalam soalan ni apakah yang diberi? So dibagi situasi dua orang lelaki sedang menolak sebuah kotak yang besar. Selepas beberapa ketika kotak itu masih berada dalam keadaan pegun lah, maksudnya kotak tidak bergerak. So apakah hubungan F1 dan F2 ini? So perkataan yang kita perlu lihat dekat sini, keyword yang kat sini adalah keadaan pegun. So bila pegun, apakah hubungan antara daya F1 dengan F2? Okay, dalam soalan berikutnya untuk Raja 3.2, menunjuk sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan dengan laju seragam. Okay, keyword dia laju seragam. Tadi keywordnya adalah pegun pada satu ketinggian yang tetap. Pada satu ketinggian yang tetap. Jadi kamu akan nampak dekat sinilah. Apakah hubungan F3 dan F4 bagi membentuk laju seragam? Apakah hubungan daya F1 dan F2 bagi membentuk keadaan pegun? Itu sepatutnya apa yang perlu belajar tafsirah daripada soalan. So mari kita lihat soalan. Okay, berdasarkan situasi dalam Rajah 3.1 dan Rajah 3.2, nyatakan kesamaan tentang magnitud. Magnitud ni nilai daya dan arah ni ke kanan atau ke kiri bagi daya-daya F1 dan F2 dan F3 dan juga M4. Maksudnya F1, F2, F3 dan M4. Apa yang kita nak lihat dekat sini adalah kesamaan. Adalah kesamaan antara daya-daya F1, F2, F3 dan juga M4. So arah rendah maksud kamu lihat pada gambar raja dan sebenarnya kamu boleh jawab teruslah sebab dia arah rendah dan cuma markahnya 2 sahaja. So kalau kita lihat dekat sini magnitud dia bagaimana. Okey, F1 dan F2
Kemudian F3 dan F4. Apa hubungannya yang kamu lihat? So, sudah pasti kalau kamu lihat pegun F1 dan F2 ni. F1, F2 mewujudkan keadaan pegun. Manakala F3, F4 mewujudkan keadaan halaju mala. Jadi kamu dah belajar sebenarnya. Kalau kamu ingat, pegun dan halaju mala ni ada kaitan dengan hukum Newton yang hukum Newton yang pertama lah, yang ada kaitan yang sekiranya tidak ada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Itu yang kamu dah belajar dan ada kaitan dengan inertia sebelum ini. Jadi apakah persamaan magnitude itu adalah, so pegun maksudnya F2 tolak F1 sifar lah. So objek ni tak bergerak. So sudah pasti persamaannya, yang ini hubungan yang pertama, F1 sama dengan F2. Manakala F3 dan F4 maksud sama jugalah. Bila bergerak dengan halaju mara, maka tidak ada daya bersih. Tidak ada daya bersih. Bermaksud daya ke depan dengan ke belakang ni seimbanglah ataupun sama. Jadi hubungannya F3 sama dengan F4. Itu hubungan dia lah. Kemudian arah. Bagaimanakah dengan arah dekat sini? Arahnya adalah F1 berlawanan dengan F2. Manakala F3 dan F4, kalau kamu lihat, apakah dia punya hubungan kat situ? Ya, betul. F3 juga berlawanan dengan F4, di mana dalam kes ini, sebenarnya paduan daya untuk rajah 3.1 dan rajah 3.2 ni, paduan daya maksudnya F, kita panggil daya bersih lah, resultant force sebenarnya. Untuk kes yang pertama, untuk rajah 3.1 ni, F1 tolak F2 sama dengan 0 Newton. Manakala untuk rajah 3.2, F3 tolak F4 juga sama dengan 0 Newton. Tu daya bersih. Okey. Berapakah daya bersih bagi kedua-dua situasi tersebut? Jadi cikgu dah terangkan lah. Dah terangkan dalam gambar rajah tadi. So jawapannya sifar lah. Ataupun kamu boleh buat 0 Newton. Sifar ataupun 0 Newton. Ataupun kamu boleh buat F sama dengan 0 Newton lah. Itu adalah sepadan lah. Jawapannya sepadan. Berdasarkan jawapan di 14A dan 14 ni soalan sebenarnya. Soalan ni lah. Tapi sebenarnya soalan 3 tadi. Soalan 3. Di 3A1 dan 3A2 namakan konsep fizik. So highlight perkataan dia konsep. So bila konsep fizik, kamu kena jawab konsep lah. Kena jawab konsep. So konsep yang betul di sini, yang kamu kena tuliskan di dalam ruangan yang disediakan ni adalah, yang paling penting kalau berdasarkan penerangan cikgu tadi, kamu akan nampak keseimbangan daya lah. Konsep keseimbangan daya. Keseimbangan daya yang mewujudkan paduan daya yang sifar, atau kamu boleh juga jawab hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga berdasarkan opposite direction lah. So selain itu kamu kena tahu jugalah, cikgu catatkan sedikit dekat sini. Kamu kena tahu juga kat sini definisi hukum Newton ketiga. Nanti kamu cari. So cikgu catatkan saja. Apakah hukum Newton yang ketiga. Sambil kita menjawab, sambil kita buat ulang kaji. Okey, soalan B. Suatu kapal terbang lain mempunyai F3 lebih besar daripada F4. Terangkan pergerakan kapal terbang itu. So apabila F3 lebih besar daripada F4,
sudah pasti terdapat daya paduan lah. Di mana F3 tolak F4 tidak boleh sama dengan kosong. So, penjelasannya di sinilah. Terangkan pergerakan kapal terbun. So, dalam kes ini, F3 tolak F4 tak boleh sama dengan kosong Newton. So, terangkan pergerakan. So, pergerakannya sudah pasti. Berdasarkan konsep fizik yang kamu telah belajar, sudah pasti jawapan kamu tu adalah pecutan lah. Sepatutnya. Sepatutnya. Jadi, suatu kapal, terangkan pergerakan kapal itu, jawapannya ya betul. Kapal terbang itu mengalami pecutan. Buat saja pecutan. Nak buat jawapan penuh pun boleh. Kapal terbang tersebut mengalami pecutan. Terangkan jawapan anda. Ini soalan 3 tadi ni. 3B1 ni. 3B1 ni berkaitan ni. Sebab jawapannya adalah pecutan. Terangkan jawapan 3B1. So, cikgu dah sebut tadi yang inilah jawapannya. Inilah jawapannya. So, daya bersih wujud. Daya bersih wujud. Dalam arti kata lain tadi, F bersih dia tidak boleh sama dengan sifar Newton lah. Yang ini menerangkan. Menerangkan tidak boleh sama dengan kosong. Okey, ini soalan yang pertama. Soalan seterusnya, cikgu nak tunjukkan soalan bahagian B. Okey, sebelum tu soalan yang nombor ni, soalan nombor 3 kalau ikut kita buat ni, soalan nombor 3 ni. Ni adalah bahagian A lah. Kertas 2. Okey, soalan yang kita nak tengok dekat bawah tadi, bahagian B. Ni adalah soalan kertas 2 tapi bahagian B. Okey, so kita lihat soalan. Sebelum tu, pesanan cikgu, lihat pada gambar rajah. Kita akan belajar sesuatu ataupun kita cari maklumat sebanyak yang mungkin daripada gambar rajah. Okey, yang pertama, kita lihat kayu pemukul dipegang dengan pegun. Kemudian kayu pemukul dihayun dengan daya penuh. Maksudnya ni pegun, ni macam blok sajalah. Bola datang, pemukul ni blok saja. Tetapi untuk rajah B ni, bola sampai, kayu dihayun. Itulah gambar rajah. Huraian berdasarkan gambar rajah. So, kita baca soalan. Rajah A, ni rajah A. Menunjukkan pemain bola lisut memegang kayu pemukul dengan pegun. Okey, yang pertama ni pegun. Untuk rajah ni lah. Dan pada B tu dia pukul lah dengan ayunan penuh. Dengan ayunan penuh. Okey. Soalan. Dengan menggunakan rajah A dan rajah B. Soalan kita mesti berdasarkan gambar rajah ni. Sebab tu cikgu pesan lihat betul-betul gambar rajah. Jadi yang kita nak lihat di sini adalah kehadiran atau kesan daya. Kesan daya. Objektif kita yang pertama nak melihat daya. Sebab daya ni menyebabkan objek yang bergerak dengan hal laju seragam, dia memecut. Objek yang pegun, dia mula bergerak. Kalau objek tu bergerak ke kanan, mungkin dia boleh bergerak ke kiri. Dalam erti kata lain, daya juga boleh merubah bentuk fizikal lah. Itu kesan daripada daya. Jadi soalannya, yang pertama, bandingkan. Bandingkan hal laju, kayu pemukul untuk rajah A dan juga rajah B lah. Jadi sudah pasti kalau kamu tengok dekat sini, sepatutnya kamu fahamlah apa jawapan yang perlu kamu buat dekat sini. Okey, jawapannya adalah bandingkan hal laju itu. Hal laju mana yang paling laju? Ya, betul. Sudah pasti B lah sebab dengan ayunan penuh. Jadi kamu kena jawab penuh lah. Kamu kena jawab jawapan penuh. Tapi cikgu tunjuk pendek saja ni lah. Cikgu tunjuk dekat sini rajah B. Okey, rajah B. Hal laju kayu lebih tinggi berbanding
Rajah A. Okey, kamu buat dalam ayat penuh lah. Ini cikgu buat pendek saja. Rajah B halaju kayu lebih tinggi berbanding dengan Raja A. Okey, kemudian soalan yang kedua untuk B. Bandingkan halaju sentakan. Ni kita ada halaju sentakan bola setelah dipukul oleh kayu. Halaju sentakan ni kesan daripada kita ayun ataupun kita blok lah. Pada Raja A dan juga Raja B. Halaju sentakan ni kesan daripada daya itulah. Kalau kita blok je apa jadi? Kalau kita pukul dengan ayunan penuh apa jadi? So sudah pastilah halaju sentakan kalau kamu tahu kesannya pada Raja B lebih tinggi daripada dalam Raja A. Ambil ayat ni. Halaju sentakan Raja B lebih tinggi berbanding Raja A. Okey, kamu buat ayat penuh Okey, hubung kaitkan. Okey, seterusnya ada keyword lagi ni kat sini. Hubung kait. Cikgu dah highlight sebelum ni, cikgu dah beritahu. Perkataan hubung kait ni amat penting dalam menjawab soalan fizik. So, kita kena lihatlah dalam soalan ni tidak ada graf. Catatan lagi. Catatan sikit. Catatan kalau ada graf, kita buat sama ada dia linear atau berkadar terus atau songsang. So, gambaran untuk graf ini, kalau linear, tidak melalui kosong. Kalau berkadar terus, dia akan melalui kosong. Melalui kosong lah, dia lalu kosong sini. Kalau songsang ni, dia tidak memotong pada paksi Y dan juga tidak memotong pada paksi X. Tapi, apabila kita buat saringan untuk berkadar songsang ni, sama ada pada paksi Y atau pada paksi X, dia akan jadi berkadar teruslah. Itu kamu dah belajar dalam bab 4 lah, tajuk yang pertama. Jadi kalau kat sini soalan tidak ada graf hubungan kait ni, kamu kena buat sini hipotesis. Kamu kena buat hipotesis di mana kamu penulisannya dimula dengan pemboleh ubah dimanipulasi iaitu X diikuti dengan Y. Hubung kaitkan halaju pemukul ni. Kita tukar warna. Halaju kayu pemukul, tak nampak. Halaju kayu pemukul dengan halaju sentakan. Mana dulu kesan dia? Mana dulu yang menyebabkan halaju sentakan? So, halaju sentakan selepas daripada halaju kayu lah. So, jawapan kamu adalah semakin tinggi halaju gerakan kayu pemukul, semakin tinggi halaju sentakan bola. Tu jawapan sepatutnya lah. Jadi, cikgu tulis semakin. So, hipotesis ni dia glamour dengan perkataan semakin lah. Tinggi halaju gerakan kayu, semakin tinggi halaju sentakan bola. Okey, jelaslah hubung kait tidak ada graf, jawab menggunakan hipotesis, didahului dengan pemboleh ubah X dan diikuti dengan pemboleh ubah Y lah. Okey, soalan yang ke-4. Bandingkan. Okey, bandingkan. Ini perkataan banding. So, mesti jawab dalam bentuk banding lah. Daya impuls. Okey, daya impuls. Objektif kita ada tadi. Apa beza daya impuls dengan impuls? Okey, daya impuls. Okey, daya impuls
perubahan momentum dibandingkan dengan masa. Kalau impuls Ft bersamaan dengan perubahan momentum. So, daya impuls. So, yang mana kita rujuk? Ya, bagus. Kita rujuk ni lah. Ke atas bola. Bandingkan. So, yang mana lebih besar? Faktor masa dia lah. So, faktor masa kita dapat tahulah dengan dekat sini. Dalam rajah yang kita tengok yang ayunan penuh tu, daya impasnya lagi besar. Jika konsep fizik awak bagus, faham dengan konsep perubahan momentum dibandingkan dengan masa menghasilkan hal laju yang tinggi, sepatutnya jawapan kamu merujuk pada rajah yang kedua tadilah, rajah B. So, jawapannya adalah daya impas yang dikenakan dalam rajah B lebih besar berbanding dengan rajah A. Okey, jadi cikgu tuliskan daya impas rajah B lebih besar berbanding dengan daya impas rajah A lah. Okey. Kemudian seterusnya, soalannya adalah didaksi. Didaksikan hubungan di antara kayu pemukul dengan daya impas. Jadi sudah pastilah. Hal laju dengan daya impas yang mana satu. So, hal laju diikuti dengan daya impas. So, kita kena buatlah hubungan. Soalannya tak ada graf. So, kita kena buat hipotesis lah. Semakin tinggi hal laju kayu pemukul. Hal laju kayu pemukul semakin besar daya impas. Impas ke atas bola. Jadi perkataan didaksi hubungan. Jadi kamu kena dalam soalan ini, kamu dah nampaklah hubung kait, terutamanya untuk soalan 3 dan juga soalan 5 ni. Berkaitan dengan hubung kait, mesti buat hipotesis sekiranya tidak ada graf disertakan. Soalan C. Berdasarkan gambar rajah juga, soalan di kalate ni. Dalam menunjukkan bagaimana kayu tu dipecahkan. So, soalan 4 markah ni. Paling penting, soalan 4 markah. Cikgu highlightkan dulu bagaimana nak jawab. Ni yang cikgu selalu pesan. Bagaimana dia bermula, apakah kesannya. Ni agak susah sikit lah. Sekiranya kamu dapat markah 2 atau 1 atau 3 pun dah cukup baiklah untuk soalan ni. Terangkan ni maksudnya kamu kena tulis dengan kata lebih jelas lah. Tepat, jelas dan ringkas. Dan aplikasikan, dan dalam penerangan kamu mesti memasukkan konsep fizik yang terlibat. So, kita bermula dengan macam mana? So, apa yang menyebabkan kayu ni pecah? Yang pertama, tendangan pantas lah. Tendangan pantas kaki kan? Kaki ke atas kayu. Itu yang kita nampak kan? Tendangan pantas kaki ke atas kayu. Tu yang kamu akan nampak. So, apa yang berlaku? Konsep apa yang berlaku kat situ? Apa yang kamu nampak? Kesan daripada pergerakan pantas kaki tu. Apa faktor yang menyebabkan ianya pecah? Dan kat sini kamu kena faham berkaitan dengan bagus daya impas tadi. So, kesannya adalah tapak kaki apabila kena pada bunga kayu tadi yang dengan masa yang singkat lah. So, apa yang berlaku adalah masa singkat lah. Masa yang singkat.
apabila tendangan mengenai kayu. Kesan daripada pantas kaki ni dengan faktor masa. Okey. Kaki laju, masa singkat. Okey, yang ketiga, apa yang berlaku? Kadar perubahan momentum yang besar dialami. Berlaku perubahan momentum yang besar. Perubahan momentum apa maksudnya? MV tolak MU lah. Tadi ada masa yang singkat dibandingkan dengan masa. So, apa form ni? Inilah daya impas. So, yang keempat, konsep yang terpakai adalah impas. Yang kita pakai kat sini adalah impas lah. Kadar perubahan momentum yang besar di ambil kayu dengan kaki. So, apa yang berlaku adalah daya impas yang besar di jana. Daya impas yang besar di jana mengakibatkan betul, papan itu atau kayu itu pecah ataupun patah. Ni bagaimana kamu nak dapat 4 markah. Mesti masukkan konsep ataupun hukum ataupun prinsip fizik yang terlibat. Yang kedua, bagaimana dia bermula, kesan daripada kuantiti fizik yang berlaku dalam pergerakan tadi. Itu yang paling penting lah. Ini kena banyak buat latihan untuk soalan 4 markah, baru kita akan dapat menjawab dengan lebih baik lah. Ini memang keluar lah. Seterusnya soalan D yang melibatkan modifikasi soalan beraras tinggi lah. Beraras tinggi. Okay, raja berikut menunjukkan reka bentuk penanam cerucuk. Okay, penanam cerucuk yang digunakan pada tapak pindaan menggunakan konsep fizik. Okay, tentang huraikan kesesuaian teknik. Yang pertama ditanya berkaitan dengan tegangan maksimum tali, ketumpatan pemberat, luas keratan cerucuk, kuasa enjin, ketinggian pemberat dinaikkan. So, cadangan dekat sini jawapannya adalah buat dalam bentuk jadual lah. Markanya 10. Markanya 10 kat sini. Ni. Markah yang diperuntukkan adalah 10. Jadi, kita kena ada 5 isi, 5 karakter dan juga 5 alasan atau penerangan berdasarkan ciri-ciri yang dibagi ni. 1, 2. Kat sini kamu nampak. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. So, kita jawab di bawah. Okey, ni ya. Okey, yang pertama. Okey. Tegangan tali tadi. Tegangan tali. Tegangan tali mesti tinggi. Mesti tinggi. Okey, sebabnya adalah supaya pemberat yang dinaik turunkan dengan kerap disokong oleh bilangan tali yang minimum. Tu maksudnya lah. Okey, tegangan tali yang tinggi itu, keterangan yang perlu kamu buat adalah supaya pemberat yang dinaik turunkan, supaya pemberat yang dinaik dan diturunkan dengan kerap disokong oleh bilangan tali yang minimum. Oleh bilangan tali
yang minimum. Okey, itu berkaitan dengan tegangan tali. So, ini pemberat. Pemberat yang tumpat. Pemberat yang tumpat. So, alasannya, okey, pemberat yang tumpat ni akan menyebabkan berat keseluruhan bertambah dengan saiz isi padu yang minimum. Kemudian jawapan yang ketiga berkaitan dengan luas keratan rentas cerutuk yang kecil. Luas keratan rentas kecil. Sebabnya tekanan yang tinggilah menghasilkan tekanan yang tinggi. Ini berdasarkan pressure P sama dengan F per A. Luas keratan yang kecil menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, seterusnya untuk yang keempat, kuasa enjin yang besarlah. Kuasa enjin yang besar. So, menghasilkan apa yang kita nak ni. Kuasa mempercepatkan proses lah. Yang besar mampu mempercepatkan proses tanam cerucuk. Sebab dia hasilkan daya yang besar. Okey, sebab lain, kamu boleh kata menjimatkan masa. Itu semualah boleh. Yang juga dikatakan sesuai. Dan yang terakhir, pemberat dinaikkan tinggilah. Pemberat perlu dinaikkan tinggi. Sebabnya adalah dekat sini yang paling penting, hal laju tinggi dihasilkan semasa memukul cerucuk. So, jawapannya adalah hasilkan hal laju tinggi semasa memukul atau menghentam cerucuk. Kalau kamu tengok ini yang antara cadangan jawapan lah. So, mungkin murid yang paling dekat dengan murid yang cikgu fikirkan, kamu boleh jawab luas keratan rentas yang rendah kerana menghasilkan tekanan yang tinggi. Kemudian, kuasa enjin yang tinggi mempercepatkan proses tanam cerucuk ni. Contohlah kereta 1.5 dengan 2.5. Mana yang lebih cepat sampai atau mana yang lebih laju? So, sudah pasti 2.5. So, kesan daripada 2.5 yang besar tu, so menghasilkan hal laju yang tinggi dan masa untuk sampai ke suatu destinasi lebih cepat. Samalah, mempercepatkan proses tanaman cerucuk. Kemudian apa lagi? Ni pemberat perlu dinaikkan tinggi sebab hal laju tinggi semasa memukul cerucuk dihasilkan. So, pemberat yang tumpat ni mungkin kamu boleh jawab, tapi berat kamu menjawab ni bila pemberat tu tumpat. So, dia sebenarnya menghasilkan berat ni di bawah faktor graviti. Berat keseluruhan bertambah dengan saiz isi padu yang minimum. Ni kamu kena faham sedikit lah. Ni agak berat sedikit lah untuk tegangan tali dan juga pemberat yang tumpat ni. Mungkin kamu betul, tapi dari segi menjawab alasan dia mungkin agak susah sedikit lah. Agak susah sedikit untuk faktor ni. Agak susah sedikit. Okey, kita beralih pada soalan seterusnya. Okey, kita nampak ni plastisin ataupun boleh juga kita ganti dengan teluh, tapi dalam kes ni adalah berbola plastisin. Dilepaskan daripada ketinggian yang sama pada permukaan kayu dan juga span lah apa yang berlaku. So, kita tertinggal cikgu tertinggal dekat sini label.
Yang ini Raja 2.1. Ini Raja 2.2. So, kesan kita nampak dekat sini. Kayu ni permukaannya keras. Span ni permukaannya lembut. So, kita dapati plastisin yang mempunyai jisim tertentu menyebabkan perubahan bentuk pada span. Dan apa yang kita kaitan dekat sini yang kita nampak adalah tidak berlaku perubahan pada kayu untuk objek plastisin, tapi berubah bentuk pada bola plastisin ni. Dia akan jadi bentuknya berubah. Bentuk asal ni, bentuk asal selepas dia landing kat kayu ni, selepas bentuknya berubah. Apakah yang menyebabkan perubahan ni berlaku? Nanti kita tengok. So, soalan dan yang paling penting dekat sini, keyword yang kita nak tengok adalah ni. Berhenti dengan lebih cepat apabila menghempap permukaan kayu. Ni merujuk pada ni lah. Pada kayu ni. Okey. Soalan. Apakah yang dimasukkan momentum? So, formula momentum P sama dengan mv. Sorry, salah V. So, definisinya adalah hasil darat jisim dengan hal laju lah. Hasil darat jisim dengan hal laju. Buat ayat penuh. Buat ayat penuh. Okey, ataupun kamu boleh buat juga macam ni. Okey, jisim, M dengan hal laju, V. Boleh. Boleh juga kuantiti diikuti dengan simbol. Okey, kaitkan. Okey, soalan sebutnya kaitkan hubungan tu. So, macam tadi saya kata. Tapi dekat sini, soalan penuhnya hubung kaitkan perubahan bentuk bola plastisin dan kedua-dua permukaan itu untuk membuat kesimpulan tentang konsep fizik yang berkaitan. So, peruntukan markah 5. Macam mana kamu nak dapat 5 markah dengan soalan yang agak pendek ni? Hubung kaitkan perubahan bentuk. Okey, maksudnya kamu kena bantingkan kedua-dua untuk bola tadi pada permukaan kayu dan juga pada permukaan span. Dan apakah yang kamu dapati, faktor apa yang terlibat dekat situ. So, contoh jawapannya seperti inilah. Yang pertama dekat sini, kamu boleh pertimbangkan untuk jawapan kamu. Yang pertama adalah dia kata bentuk bola plastisin. Bentuk bola plastisin. So, jawapan yang pertama mungkin kamu boleh buat bentuk bola plastisin lebih leper apabila menghentak permukaan kayu. Kamu buat permukaan kayu. Bola plastisin menghentam kayu. So, kesan dia, ni cikgu buat pendek lah kita nak tulis panjang-panjang. Kesan dia, bentuk leper. Kalau bola plastisin hentam span, bentuk dia apa? Ya, bagus. Tak berubah Tidak berubah. Berubah. Apa lagi kamu nak jawab? Okey. Dekat sini kamu boleh jawab. Untuk yang pertama ni, bola plastisin menghentam kayu bentuk leper. Okey, bola plastisin hentam span tidak berubah. Kenapa? So, kamu jawablah sebab dia. Okey, cikgu tukar ni sebab. Okey, yang pertama ni, kayu
lebih keras berbanding span. Berbanding permukaan span. Kemudian apa lagi? Masa bola plastisin menghentam kayu singkat. Tetapi bola plastisin hentam span masa yang panjang diambil. Apa lagi kat sini? Ya, bagus. Kita buat kesan lah. Kesan lagi. Masa yang pendek. Kita tutup ni kejap. Menghasilkan daya impuls yang besar, manakala masa yang panjang menghasilkan daya impuls yang kecil ataupun rendah. Jadi itulah panduan menjawab untuk 5 markah. So bebas sebenarnya, tapi macam saya kata sama seperti menjawab soalan 4 markah lah. Apa kesan dan sebab. Kesan ataupun sebab berdasarkan faktor-faktor dalam fizik. Contohnya permukaan tadi, kita ada permukaan keras, permukaan lembut, bagaimana dengan masa, faktor masa tu menghasilkan apa. Itu contohlah panduan. Dan soalan yang berikutnya, dekat sini, terangkan perubahan tenaga yang berlaku semasa plastisin itu dilepaskan sehingga mencapai kedudukan seperti rajah 2.2. Rajah 2.2 yang ni. Rajah 2.2 ni, span tu termasuk ke dalam lah. Span tu termasuk ke dalam. So, kita cuba jawab dekat situ untuk 4 markah. So, jumlah tenaga yang pertama kita jawab. Panduan markah lah. Panduan yang pertama kita nak jawab kat sini. Terangkan perubahan tu. Cuba highlightkan dulu. Perubahan tenaga yang berlaku. Sehingga capai dan fokus pada rajah 2.2. Yang pertama, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, jumlah tenaga dalam suatu sistem tetap adalah sentiasa sama. Sebelum plastisin dilepaskan, plastisin, bola plastisin mempunyai tenaga keupayaan. Kemudian apa yang berlaku semasa plastisin jatuh, tenaga keupayaan menjadi bertukar kepada
tenaga kinetik. Prinsip keabadian tenaga lah ni. Prinsip keabadian tenaga. Kemudian, tenaga kinetik berubah. Kinetik berubah menjadi tenaga bunyi apabila menyentuh kayu atau span. So, inilah panduan untuk menjawab soalan 4 markah. So, highlightkan pada perubahan tenaga. Highlightkan pada perubahan tenaga. Dan soalan terakhir untuk hari ini. Okey, sebuah satelit kaji bumi jatuh dalam atmosfera bumi pada laju yang tinggi dan mencapai suhu yang tinggi. Kesan ini adalah disebabkan oleh tarikan graviti bumi dan geseran udara. Menggunakan konsep fizik yang sesuai, cadang dan terangkan reka bentuk atau kaedah yang sesuai dilakukan supaya satelit dan peralatan di dalamnya tidak rosak disebabkan suhu yang tinggi dan tidak rosak disebabkan jatuh terhempas. So, ini agak susah juga. Soalan pendek, tiada sebarang panduan diberikan tetapi nak jawab 10. Memang ada memang ada soalan dalam fizik kadang-kadang. So, cadangan yang pertama kita buatlah macam jadual cikgu kata. Okay, yang pertama dekat sini apa yang perlu ada adalah satelit dibuat daripada bahan. Bahan satelit diperbuat daripada takat lebur yang tinggi. Bahan satelit daripada takat lebur yang tinggi. So, alasannya tidak mudah cair, tidak musnah ataupun cair ataupun lebur. So, disebabkan apa? Disebabkan oleh takat lebur yang tinggi. Okey, cadangan lain. Cadangan lain adalah berbentuk tirus. Berbentuk tirus. Okey, tujuannya adalah bagus, mengurangkan geseran lah, geseran udara dapat dikurangkan. Kemudian dilindungi, satelit dilindungi dengan penebat haba. Dilindungi dengan penebat haba. Okay, supaya haba tidak dapat masuk ke dalam satelit ni bagi melindungilah peralatan di dalam satelit. So, sudah ada berapa tu? 1, 2, 3. Yang keempat, diperbuat daripada bahan berketumpatan rendah. Supaya kurangkan impuls. Impuls apabila terhempas. Impuls ni apa dia? Impuls ni adalah perubahan momentum lah. MV tolak MU. Okey, untuk yang terakhir, bahan diperbuat daripada bahan yang tegar ataupun ringan lah dan kuat. Boleh pilih lah salah satu. So, tujuannya tidak mudah kemek lah. Tidak mudah musnah ataupun kemek apabila
mendarat. Jadi inilah cadangan jawapan untuk soalan terakhir hari ini berkaitan tentang modifikasi sebuah satelit kaji bumi yang jatuh melalui ruang atmosfera bumi dan jatuh ke bumi lah yang menyebabkan yang kesan daripada tarikan graviti yang tinggi. So sekian saja tutorial cikgu pada hari ini. Anda semua hebat, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.